Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan ulang kaji sedikit tentang tajuk pendawaian sesalo logam dan pembuluh logam satu fasa. Jadi kita sekali imbas tentang tajuk pendawaian logam. Okey, kita ingat apakah tujuan pendawaian logam? Ini adalah tujuan kita untuk kita faham tentang dan kita nak faham dan memberi pengetahuan tentang pelatih-pelatih, pelajar-pelajar kita tentang menyenaraikan langkah membuat pendawaian, setiap step atau langkah pendawaian tu kita kena tahulah macam mana. Kalau logam, cara logam, okey. Yang berdasarkan gambar rajah pendawaian, menyediakan alatan tangan, ada peralatan tambahan dan jenis pendawaian, memasang sistem pembumian, mengikut peraturan IEE dan memeriksa kekemasan sistem pendawaian berdasarkan pemeriksaan visual. Okey, baik. Pendawaian logam ni, okey, kita tunjuk contoh gambar dulu. Alright, pendawaian logam. Okey, pendawaian logam ni kita tengok kat sini. Inilah satu contoh rajah satu di mana menunjukkan sistem pendawaian sesalo logam. Okey, sesalo logam ni dia boleh menampung kabel yang banyak di suatu pemasangan yang besar. Di samping itu juga dapat memberi perlindungan mekanikal yang baik. So dia besi, dia tahan, dia tidak mudah patah. Cuma dia kelemahan dia kalau kena air dia akan karat lah. Tapi biasanya pemasangan logam ni berada di dalam bangunan, bukannya di luar bangunan. Okey, kita lihat pendawaian yang digunakan. Sekejap ya. Saya cuba. Okey. Sistem pendawaian biasa digunakan apabila saiz kabel melebihi 10 mm dan bilangannya banyak. Ini adalah ciri-ciri kenapa kita pilih pendawaian logam. Oleh sebab suka nak membengkokkannya. Okey, pendawaian logam ni. Ini logam memang keras lah kalau kita nak bengkok. Perancangan teliti perlu dibuat agar perjalanan memasang sesalo logam sentiasa berada pada jalan yang lurus. Okey. Nak pasang, jadi dia straight je, senang. Okey, ada beberapa alat tambah sesalo yang perlu disediakan bagi memudahkan kerja pemasangan. Antaranya masalah offset, selekor, sudut tepat, caban T sebagainya. Dan ada alat tambah ni kita buat kerja pemasangan dan kerja tersebut menjadi mudah lah. Okey, pada masa ini sistem sesalo logam dia amat popular digunakan di bangunan seperti bengkel, makmal, kilang. Biasanya industri lah paling banyak. Kerana mudah membuat pindaan pendawaian dan peralatan dan kelengkapan. So jarak sokongan kabel selalu hendaklah mematuhi jadual di bawah. Okey. Jadual satu ni dia menunjukkan antara penyokong untuk sesalo logam kabel lah. Okey, kita ada luas keratan rentas sesalo. Alright. Kita ada jarak maksimum antara penyokong dan ini adalah bahagian logam menegak mendata dan penebat menegak mendata. Okey. Seperti yang dalam rajah ni saya terangkan secara ringkas sahaja. Okey. Sebagai contoh saya ambil kat sini dalam ukuran milimeter kurang daripada 300 mm ataupun kurang ataupun sama dengan 700 mm. So bagi yang mendata jarak maksimum dengan penyokong dia
0.75 meter. Kalau bahagian menegak 1 meter. Jarak maksimum antara penyokong. Maknanya penyokong ni, ini ada tiang sokongan. Kalau nak daripada A nak ke B, jarak ni antara, contoh saya ambil tangan saya ni. Okey. Ni daripada A kita ukur bahagian B adalah mesti 0.75. Bawah ada kabel. Okey. So saya akan terangkan sedikit. Kita masuk dalam bahagian whiteboard. Okey. Okey, ini adalah whiteboard saya. Okay, share. Okey, sekarang semua orang nampak? Okey, semua orang nampak ya? Okey, jarak antara penyokong. Okey, kejap saya cari pen. Mana pen? Okey. Okey, contohnya kita buat satu penyokong dekat sini. Okey, ini yang mendata. Alright. So, biasanya kabel line. Okay, 1, 2. Okay. Ini yang bahagian mendata lah. So, jarak dia adalah 0.75 meter bagi antara penyokong. Okey. Okey, ini untuk bahagian mendata. Okey, kita tengok balik kita punya jadual kita. Okey. Untuk mendata 0.5 pula 0.75 meter. Ini bagi yang pertama ni ya. Okey. Kalau menegak 1 meter. Itu untuk jarak logam. Okey, kalau penebat 0.5 dan yang menegak adalah 0.5 meter. So contoh yang saya tunjuk tadi udah hilang dah whiteboard saya. Okey. Ini adalah menunjukkan contoh lah kalau untuk bahagian logam. Okey, logam. Okey, ini adalah untuk yang logam punya lah. Logam jarak antara sokongan. Sokongan ni yang kita ikat pada dinding lah. Jenis logam jarak antara sokongan. Okey, saya harap boleh faham. Itu berdasarkan gambar rajah lah. Kalau makin besar, makin berbeza lah dia punya jarak antara sokongan sebab menampung kabel yang berat. Okey, kita ke nota seterusnya. Sekejap ya. Alright. Ruang sokongan sudah. Okey, saiz biasa selalu logam ni biasa kita pilih 38 kali 38 mm lah. Hingga ke 300, darat 150 mm. Panjangnya pula antara 2 meter hingga 4 meter. Alright. Tak apa, yang tu bila kita dapat barang nanti kita akan ukur betul tak? Okey. Okey, soalan selalu tanya tentang
ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian sesalur logam. Okey, ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian sesalur logam. Okey, antara ciri-ciri dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita ada bekalan voltan 1 fasa dan 3 fasa. 2, kita ada bangunan besar dan bertingkat. Dan 3, memerlukan pemasangan kabel yang banyak. 4, memerlukan penambahan litar masa akan datang. 5, memerlukan mekanikal yang lebih, perlindungan mekanikal yang lebih. Dan 6, memerlukan keselamatan ke atas kabel. Ini adalah ciri-ciri pemilihan sistem. Jadi dalam soalan-soalan periksa akan selalu tanya apakah ciri-ciri pemilihan sistem pendawaian sesalur logam, dan ini adalah jawapannya. Okey, ingat, kita kena just ingat apakah ciri-ciri dia. Ingatlah lebih kurang 4 ke 5 ke, jangan ingat langsung. Alright. Bagi kaedah pemasangan sesalur logam. Okey, kita recap balik, kita ulang kaji balik kaedah dia. Sesalur logam dibagikan kepada kotak saluran dan penutup. Kita ada dua bahagian lah. Satu kotak saluran dan penutup. Okey, yang kita selalu buka pasang tu, yang selalu ada student yang silap potong. Dia potong bahagian kotak, lepas tu dia potong penutup. Bila nak tutup, penutup lebih, dia punya kotak saluran dia kurang. So kena beringatlah. Masa nak potong tu biar lekat sekali, senang. Maknanya kita ikat dulu baru kita potong. Alright. Sistem pemasangan dibuat memasangkan terlebih dahulu bahagian kotak penyaluran di permukaan dinding. Kita pasang dulu salur dia. Ini untuk logam je lah. Gantung mengikut pengalaman pendawaian. Okey, lepas tu setelah kotak penyaluran siap dipasang, barulah kerja-kerja meletakkan kabel di dalamnya dilakukan. Alright. Kabel yang telah siap diletak dan segala ikatan tamatan punca ditanda, barulah penutup dipasangkan. Okey, semua jenis kabel digunakan untuk pemasangan ini. Okey, boleh digunakan untuk pemasangan logam, semua jenis kabel. Jadi peraturan elektrik telah menetapkan faktor ruang. Okey, faktor ruang ni kita kena alert sikit. Faktor ruang ni kita kena alert sikit kerana soalan-soalan selalu tanya apakah faktor ruang bagi pendawaian logam? Sesalur logam, pembuluh logam, sesalur logam, ada dua ya. Okey, faktor elektrik telah menetapkan faktor ruang sebanyak 45%. Peratus apa? Bahagian udara. Okey, bahagian udara. Apa yang dicakap kat sini ialah kotak saluran, bukan pembuluh. Okey, memilih saiz nominal logam supaya tidak melebihi had pemasangan, boleh rujuk jadual faktor sesalur logam dan faktor kabel. Alright, kita tengok dulu apakah jadual dua ni. Faktor kabel bagi salur logam. Okey, untuk sesalur, kalau jenis pengalir padu dan luas keratan rentas 1.5 mm, yang ni kita biasa guna. Faktor ialah 7.1. Okey, faktor ruang dia adalah 7.1. Kalau 2.5, 10.2. Kita boleh agaklah, maknanya ruang udara tu. Paling penting ruang udara supaya kabel tu dia boleh mengalirkan haba. Bukan. Dia kabel tu dia mengeluarkan haba. Okey. Supaya kabel tu sejuk, faktor ruang udara tu kena besar supaya haba tu boleh mengalir keluar. Okey, jenis pengalir berlembar. Berlembar ni biasanya yang dalam satu wire tu ada 3 kabel lah. Okey, yang berlembar tu yang macam kita selalu ada guna wire kelabu. Alright. Kalau 1.5, faktor ruang dia adalah 8.1%. 8. Ini faktor, bukan peratus ni. Ini faktor. Okey.
8.1. Alright. Okey, ini untuk sekadar pengetahuan. Soalan-soalan periksa jarang dia tanya benda ni. Kalau ada saya akan update nanti. Okey, seterusnya kita tengok faktor untuk sesalur logam. Ini untuk dimensi yang lebih besar lah, mm. 50 kali 37.5. Faktor dia 767. Okey. Ini dia bercarta dia. Kalau nak buat kita kena rujuk carta. Okey, apabila penyaluran pada ruang sisi kabel hendaklah diikat bagi mengelakkan daripada terkeluar dari penutup sesalur dibuka. Alright, pemasangan salur kaca menegak ikatan hendaklah dibuat pada setiap penyangga kabel bagi mengelakkan berat kabel memusat pada satu tempat sahaja. Okey, untuk sistem penyaluran kabel ni kita kena susun dengan kemas. Alright. Okey, ini adalah dua benda. Okey. Kebaikan dan keburukan. Ini selalu ditanya dalam soalan di mana apakah kebaikan sistem pemasangan salur logam? Apakah kebaikan sistem pemasangan salur logam? So, jawapannya adalah dapat menampung kabel yang banyak dan besar. 2. Okey. Ada tambahan, perubahan, boleh ditukar dengan mudah. Nombor 2. Kerja pemasangannya cepat. 3. Bahagian nombor 4. Perlindungan mekanikalnya baik. 5. Tidak mudah rosak oleh perubahan cuaca dan suhu. 6. Pemeriksaan sesuatu litar mudah dilakukan iaitu dengan membuka penutupnya. Itu adalah kebaikan sistem pemasangan sesalur logam. Okey, kita pergi pula kepada keburukan sistem pemasangan logam. Soalan akan ditanya, berikan 3 keburukan sistem pemasangan sesalur logam. Itu adalah contoh-contoh soalan yang selalu ditanyalah. Apa dia jawapannya? Jawapannya adalah memerlukan perbelanjaan yang lebih untuk membelinya. Alright. 2. Ramai pekerja mahir diperlukan. 3. Mudah masuki habuk dan kotoran. 4. Sukar dibawa dan dipasang. 5. Kelihatan tidak kemas. 6. Memerlukan rancangan laluan teliti. Dan 7. Untuk perjalanan pendawaian yang searah sahaja yang tidak ada berliku-liku. Okey. Itu adalah keburukan sistem pemasangan sesalur logam. Dan kita ingat balik, pendawaian logam ni, sesalur logam ni, biasa digunakan dalam bangunan yang besar sahaja, iaitu seperti kilang, sekolah, bengkel, pejabat yang banyak melibatkan kabel litar akhir dan banyak kerosakan mekanikal. Alright. Okey, berikan contoh soalan yang selalu akan ditanya ialah berikan 3 jenis sistem pendawaian sesalur logam. Okey, ada 3 jenis iaitu biasa soalan ditanya dan jawapannya ialah kita ada sistem palam bas sesalur logam atas, bahagian atas. Kita ada palam bas sesalur logam memanjat yang lekat kat dinding tu. Okay. Dan yang ketiga kita ada sistem sesalur logam bucu dinding. Pada dinding tu diletak di situ. Okey. Itu dia adalah 3 jenis dan ini adalah jawapan bagi 3 jenis sistem pendawaian salur logam. Okey, baik. Antara peraturan elektrik dalam sistem pendawaian sesalur logam. Dalam salur logam atau bahan penebat dan salur logam perlu dipasang dengan kemas. Apa-apa kita buat kerja dalam pendawaian ni kita kena pasang dengan kemas. Kalau tak dapat
Kalau terdapat ada berlakunya kemungkinan kerosakan mekanikal dan pelindungan sekupnya perlu dibuat. Maknanya kalau ada something yang boleh mencederakan kabel, kita kena check lah. Maknanya kita kena ubah. Supaya kabel tu tahan lama. Pembinaan sel logam hendaklah daripada logam dan bahan tidak boleh terbakar yang mengandungi unsur penebat. Dah logam, mestilah tak terbakar. Okey. Jangan tukar plastik pula. Kabel arus ulang-alik yang diletakkan dalam salur logam keluli dan salur logam hendaklah dikumpulkan mengikut fasa bersama dawai neutral jika ada. Jangan asingkan dawai neutral. Kita kena sekalikan. Di dalam salur logam atau salur logam yang sama. Okey. Dari pangkal ke hujung salur logam, hendaklah bebas daripada menyerapi air atau mestilah dilindungi daripada kemasukan air. Dan semua penutup hendaklah dikemaskan selepas pendawaian dibuat. Okey. Semua kabel dikeluarkan daripada sistem salur logam. Setiap sambungan dalam sistem ini dan setiap sambungan antara sistem dan salur konduit hendaklah dibuat dengan kemas dan kuat supaya kabel tidak tercalar semasa ditarik nanti. Okey. Kita tengok lagi. Setiap sudut logam sesalur tertutup atau bahan penebat hendaklah mempunyai jejari dalam mengikut peraturan. Hendaklah tidak kurang daripada 2.5 darab dengan paksi kecil bagi trunking segi 4. Okey. Setiap selekor dalam saluran konkrit sama ada sama ada dibuat dengan menggunakan saluran atau di tempat yang asal selepas konkrit dibuat, hendaklah mempunyai jejari dalam yang ukurannya tidak kurang daripada 4 kali dari diameter salur yang telah siap. Dan salur hendaklah diletakkan di dalam konkrit dalam keadaan baik sebelum ditutup dengan bahan konkrit di tempat penarikan kabel. Okey. Ketebalan jejari di sekeliling salur hendaklah tidak melebihi 15 mm dan setiap punca pada salur dibuat daripada konkrit. Okey, sekejap. Ketebalan jejari di sekeliling salur yang sudah siap hendaklah tidak melebihi 15 mm pada setiap punca. Okey. Kalau salur yang dibuat daripada konkrit, kabel bertebat getah, berayam atau kabel sebatian atau mempunyai saluran PVK yang tidak boleh dimasukkan dalam salur ini. Okey. Jika kabel PVK berperisai digunakan untuk salur jenis ini, ditempatkan yang berkemungkinan berlakunya lembapan, kabel tersebut hendaklah mempunyai lapisan luar yang bertebat PVK. Maknanya perlindungan lah. Kalau benda tu logam kan. Logam kalau kena air kena karat. Okey, jadi kalau ada di bahagian luar sedikit terdedah. So kita kena balut something. Maknanya kita kena hadang dengan sesuatu seperti PVK ke untuk mengelakkan lembapan terkena pada logam supaya tidak berkarat. Itu cerita dia sebenarnya. Okey, baik. Jumlah kabel yang boleh dimasukkan dalam saluran adalah mempunyai ruang kelegaan, memudahkan kabel ditarik dan mengelakkan kerosakan kabel. Faktor ruang. Okey, baik. Dia cerita lagi faktor ruang kat sini. Faktor ruang bagi salur logam adalah tidak melebihi 35% bagi sesalur. Ini hanya dipakai jika lebih bilangan kabelnya perlu dikurangkan pengecualian untuk larian yang pendek dan lurus seperti kotak agihan. Faktor ruang bolehlah ditingkatkan. Maksudnya kita boleh adjust faktor ruang. Tapi kalau mengikut piawaian, kita kena sentiasa fix lah. Jangan berubah.
Jumlah kabel yang dimasukkan dalam salur logam dalam mempunyai faktor ruang tidak melebihi 45%. Jumlah kabel dimasukkan dalam salur logam hendaklah mempunyai faktor ruang tidak melebihi 45%. Ini adalah kerana, kenapa? Kenapa 45%? Kerana kabel-kabel ni, sebab kabel besar, dia memang kabel utama. Haba dia banyak, so dia nak release haba perlu ruang faktor udara yang banyak. So hampir separuh dalam ruang. Contohnya ruang besar ni, so kabel hanyalah banyak ni sahaja. Yang kecil ni. Okey. Macam ni. Alright. Macam mana nak tunjuk tau. Okey. Tak apa. Ini ada gambar. Lupa. Kita ada gambar. Okey. Ini adalah ruang faktor penerangan logam. 45% ruang kabel. Ruang udara 55%. Ruang udara ni kena banyak. Okey, right? Semoga kita faham. Kita ada beberapa minit saja lagi. Okey, ini adalah pendawaian pembuluh logam satu fasa. Okey, ini adalah gambar rajah dia. Kita ada T boleh periksa. Okey, ini adalah T boleh periksa yang ada benda yang boleh buka. Kita boleh tengok dalam dia ada wire, macam mana wire tu pergi balik dan sebagainya, kita boleh periksa. Kita ada bekalan masuk, kita ada soket alir keluar. Ini 13A ni. Dan juga soket alir keluar yang sebelah. Okey, pendawaian konduit tolok berat ni. Okey, apakah kebaikan bagi pendawaian pembuluh logam ni? Kebaikannya adalah pembuluh logam boleh jadikan pengalir pelindung litar. Maknanya kita tap pada pembuluh tu untuk mudah trip. Kalau apa-apa berlaku emergency, dia trip. Kedua, ni yang pertama tadi. Ni yang saya cerita tadi. Dia senang untuk jadikan pengalir pelindung litar. Sebab dia logam ni kan dia cepat mengalir. Jadi untuk kita selamatkan diri kita daripada terkena renjatan, kita tapping je wire pada pembuluh logam. Dua, kita mudah untuk ubah suai bentuk permukaan atau membuat tambahan. Tiga, kita tahan lama, dapat mengelakkan daripada kebakaran. Empat, kabel tidak mudah cacat lah. Kabel susah sebab dia dalam besi pembuluh logam. Okey. Sekarang kita sembang pasal pembuluh logam. Tadi susah logam. Okey, antara kelemahan adalah perbelanjaan yang mahal. Okey. Berbanding pendawaian permukaan. Kelemahan yang kedua, mengambil masa yang lama untuk siap. Tiga, bentuk tidak kemas sebab dia nampak dari luar. Empat, memerlukan pekerja mahir. Pekerja mahir ni untuk membengkokkan dia, membuat trip, nak potong dia. Nombor lima, memerlukan alat-alat dan alat tambahan khas kalau nak buat logam ni. Antaranya ialah menggunakan stock and dash buat trip. Kita guna apa lagi? Pembengkok logam yang besar tu. Tak boleh guna tangan macam biasa sebab dia logam. Dan yang keenam adalah merosakkan bangunan kalau pemasangan ni dibuat sesudah disiapkan. Dia akan defectkan bangunan sebab kita kena drill pada dinding, kita kena lekat pada dinding dan mungkin akan berlaku keretakan pada dinding tersebut. Sebab itulah dia kata merosakkan bangunan. Alright. Pembuluh terbahagi kepada dua jenis. Satu pembuluh logam dan satu lagi pembuluh PVK. Alright. Okey. Sekadar itu setakat pagi ini saya terangkan tentang ulang kaji pendawaian salur logam. Jadi saya harap kita sama-sama mengulang kaji balik apa yang telah kita belajar dan
melihat balik soalan-soalan yang selalu ditanya untuk kita jawab dengan mudah dalam peperiksaan nanti. Itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Moga-moga kita terus menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial kita, sentiasa memakai mask dan ataupun pelitup muka, membasuh tangan dengan kerap supaya kita terhindar daripada COVID-19. Okey, jangan lupa membuat tugasan-tugasan yang saya akan berikan. Sentiasa terus PM kepada saya atau terus kepada Cikgu Amim untuk sebarang pertanyaan dan soalan. Dan sekian seluruh daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.